Tengok kucing tu comel. Dia kacau tu anjing. Tengok kucing tu comel. Apa serius bos ni? Aduh. Aisyah, kau nampak apa ni? Pasal apa tu? Pemandangan orang. Dah betul tu Lina. Tapi lah percaya hal macam tu. Bagus lagi main FB. Kau tak takut kah? Takut apa Nina? Ramai sudah orang diculik baru-baru ni di kawasan ni. Ya kah? Ya, orang diculik untuk diperdagangkan. Rasanya nak betul tu. Nah mungkin ada orang mau culik kita. Yakin siapa? Aisyah, macam ada orang ikut kita lah. Tidak ada tu Lina. Tak pilih layan sangat perasaan kau tu. Tidak. Aisyah, tunggu. Okey, aku tunggu di depan. Nina, lambat juga. Nina? Nina? Mana Nina? 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 Mana Nina? Nina? Halo bos, ada 2 barang baik sudah sampai. Cantik-cantik 2 orang nih. Ini kah untuk tujuan? Saya perlu duit nih bos. Mau beli kicap. Jadi, oke, siap bos. Apa sudah jadi dengan dunia kita hari ini apabila manusia telah menjadi komoditi yang menguntungkan? Apa sudah jadi dengan kita hari ini, manusia alaf baru abad 21, apabila manusia menjual manusia? Ramai dari kita masih keliru dengan pemerdagangan orang. Mereka tidak akan percaya apabila dikatakan ada manusia yang dijual oleh manusia yang lain. Mereka akan menganggapnya sebagai jenaka. Sedangkan itulah hakikatnya yang melanda dunia hari ini. Pemerdagangan orang sememangnya berlaku, malah mengikut kajian yang dilakukan oleh International Organization for Migration (IOM), mendapati pemerdagangan orang berada di ranking kedua di belakang kegiatan pengedaran dadah. Sementara pengedaran senjata api di tempat ketiga. Mahkamah Tinggi Kota Baharu menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan denda RM3,000 ke atas seorang lelaki kerana melakukan aktiviti pemerdagangan manusia. Isu pemerdagangan manusia terutama mengeksploitasi kanak-kanak sebagai alat mengaut untungan pernah menggemparkan negara satu ketika dulu. Setelah digempur pihak berkuasa, ia seakan lenyap, namun apa yang dirakam lensa kamera Astro Awani pada malam Isnin di lokasi tumpang pelancong di Ibu Negara menyingkap kisah sebaliknya. Ini adalah statistik kes pemerdagangan manusia 2009 sehingga 2012. Pemerdagangan manusia dan perniagaan yang melibatkan pergerakan atau migrasi manusia secara haram termasuk aktiviti buruh secara sah atau paksa. Teknik pemerdagangan manusia. Pertama, pengaruh setempat membantu mereka mengenal pasti orang yang berpotensi dan terdedah menjadi mangsa. Kedua, jualan secara terus. Wanita dan kanak-kanak dijual melalui pasaran gelap oleh ibu bapa mereka, ahli keluarga terdekat, rumah anak yatim atau penjaga. Ketiga, agensi sindiket penipuan. Menipu ibu bapa, penjaga dan mengumpan wanita dengan janji palsu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan bergaji tinggi di bandar atau berkahwin dengan keluarga yang kaya. 4. Perhambaan berhutang. Pedagang haram membayar sejumlah wang kepada ibu bapa untuk mengikat anak-anak mereka bagi berburuhan dan perhambahan seks. Antara langkah-langkah mengatasi penguatkuasaan undang-undang, hukuman yang lebih berat kepada bersalah 5 tahun penjara, denda yang tinggi kepada pelaku jenayah RM5,000 hingga RM500,000. 2. Kawalan keselamatan yang ketat.
mengawal pintu masuk utama negara, semakan terhadap kemasukan pendatang asing. 3. Koordinasi antara negara, mengadakan rundingan bersama bagi mengatasi masalah ini. Pengungsian teknologi dari aspek keselamatan. 4. Menghadkan kota buruh asing, menetapkan jumlah buruh asing yang boleh diambil bekerja oleh suatu majikan. Melakukan semakan terhadap buruh asing dalam suatu organisasi. 5. Memberi pendidikan kepada generasi muda. Pendidikan formal. Institusi pendidikan menerapkan tentang faktor dan kesan pemerdagangan manusia. Pendidikan tidak formal. Ibu bapa menasihati anak-anak tentang bahayanya jenayah tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Noor Rahim bersama anda dalam program nombor 1 mengenai jenayah di KML. Dengan peningkatan kes pemerdagangan manusia pada tahun ini, pihak polis telah mempergiatkan dalam usaha untuk membendung kes tersebut. Pada malam Jumaat yang lalu, sebuah kes telah berjaya dibongkar. Teruskan bersama kami dalam menyelesaikan kes tersebut. Kejadian tersebut berlaku di salah satu lorong gelap di dalam KML. Kru pihak polis telah pergi ke tempat kejadian tersebut untuk menangkap suspek yang terlibat dalam aktiviti pemerdagangan manusia. Mau pergi kedai ni, mau beli kicap. Tipu tu, kenapa kamu jual-jual? Kenapa kau buat kerja begini? Untung bah, jual orang. Lagi mau beli kicap lagi. Tapi kau tengok kesannya kenapa? Kau telah ditangkap sekarang. Selepas kamu mendapat 2 orang mangsa, di manakah kamu ingin menjual mereka sebenarnya? Saya jual orang di Thailand. Selepas orang dijual Thailand, apa mereka akan diperlakukan seperti apa? Itu semua terpulang kepada pembeli. Sama ada orang jadi pelacur atau dijadikan hamba untuk benda lain. Macam mana adik boleh terjebak dengan kes pemerdagangan manusia? Masa tu kami dalam perjalanan pulang dari tengok konsert, tiba-tiba semuanya gelap. Sekarang ni kan genting, perlu duit kan. Ini je caranya senang. Jadi ini penyelesaianmu. Jadi kalau begitu kami terpaksa hantar engkau di penjara. Bagaimanakah pihak polis dapat mengesan kegiatan jenayah ini? Pihak polis dapat mengesan kegiatan jenayah ini kerana mendapat beberapa laporan daripada penduduk kawasan tersebut sendiri. Mereka melaporkan bahawa terdapat pergerakan yang agak mencurigakan baru-baru ini, iaitu pergerakan keluar masuk sebuah van putih. Dan mereka juga melaporkan bahawa mereka dapat mendengar bunyi teriakan dan hentakan pada malam. Oleh itu, pihak polis telah pun merancang untuk membuat siasatan secara rahsia dan dapatlah kita dapat tangkap penjenayah pada malam ini. Daripada hasil siasatan tersebut, kita dapat tahu bahawa mangsa-mangsa yang telah diculik pada malam tersebut akan dijual di simpanan negara. Tapi syukurlah kita hari ini mangsa-mangsa dapat diselamatkan sebelum terlambat. Bagaimana pula dengan keadaan mangsa-mangsa sekarang? Keadaan mangsa stabil dan mereka telah pun dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan yang sepatutnya kerana mendapat simptom-simptom trauma yang agak parah dalam mereka. Ayo bersama-sama kita membantras jenayah di negara kita.